Anda tahu tak, ramai di antara anda mempunyai pekerjaan sekarang. Dan anda masih lagi ingat interview kerja anda dulu kan? Dan selalunya, time anda sedang cari pekerjaan, mengharapkan pekerjaan, walaupun resume anda tidak begitu mengkagumkan, dan anda masuk untuk interview, dan mereka mula menerangkan kepada anda apa yang diperlukan oleh pekerjaan ini. Anda mesti mempunyai pengetahuan mengenai accounting, atau management, atau mungkin itu pekerjaan IT. Oleh itu, anda mesti tahu pasal programming, protokol itu, protokol ini dan sebagainya lah. Dan mereka mula senaraikan semua keperluan ini. Dan lepas tu, anda duduk kat situ dan interview sedang berlangsung ni. Alamak, betul ke itu resume aku? Kerana satu-satunya kemahiran teknikal yang aku masukkan di situ adalah Google. Tapi sekarang ni, mereka bagi tahu aku mesti tahu bahasa programming ini, bahasa programming itu, inilah pula, itulah pula, dan pengalaman coding yang banyak ini, dan pengalaman management, dan seperti yang semua diberitahu oleh HR itu, semua penerangan tentang pekerjaan ini. Anda duduk dekat situ mula rasa malu dengan keadaan. Dia ni patut suruh aku pergi je lah, bukannya buat aku rasa malu lagi ni. Dan setelah dia selesai menerangkan semua ini, dan anda ini jelas memang tidak berkelayakan. Tapi pula dia terus cakap kepada anda dan berkata, tahniah, anda boleh mula besok. Dan reaksi pertama anda terkejut besar. Macam mana aku boleh terpilih untuk pekerjaan ini? Betul, kan? Aku memang tidak berkelayakan. Tapi bahagian kedua ini adalah, walaupun saya terpilih untuk pekerjaan ini, tak ada ucapan tahniah sama sekali pun. Esok ketika saya muncul untuk bekerja, saya tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Mereka akan tahu bahawa saya benar-benar dan sama sekali tidak sesuai untuk pekerjaan ini. Ini sangat memalukan. Tidak mungkin saya akan dapat belajar semua ini. Jadi Allah Azza wa Jal pada awal ayat ini tidak hanya mengatakan wajahidu fillah, berjuang tanpa ada matlamat lain dan berjuang tanpa sebab-sebab lain selain dari Allah Subhanahu wa Taala sendiri. Buatkan usaha ke arah Islam. Tetapi itu tidak mencukupi. Dia Subhanahu wa Taala berkata lagi haqqa jihadihi, seperti mana ia layak untuk dia. Oleh itu, mari kita fahami ungkapan itu. Seperti mana ia layak untuk perjuangan itu. Atau perjuangan yang dibuat hanya untuk dia saja, Subhanahu wa Ta'ala. Cuba anda fikirkan perkara ini. Ketika anda dan saya solat, ketika kita mendirikan solat, adakah kita mendirikan solat dengan cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ada hak terima dari kita semua? Atau ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah kita berterima kasih kepada Allah untuk jumlah yang Allah ada hak untuk terima? Atau ketika kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah kita semua mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang dia Subhanahu wa Ta'ala layak diingati? Sebenarnya, hakikatnya, tidak kira betapa banyak yang kita lakukan, kita tidak akan dapat pernah memenuhi syarat untuk berlaku adil terhadap hak-haknya Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan selalu kekurangan. Solat saya tidak akan pernah memenuhi kelayakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, semuanya akan mempunyai banyak kesilapan, kan? Banyak kekurangan. Semasa mendirikan solat, fikiran saya akan melayang-layang entah ke mana, kan? Dan kemudian Allah Azza wa Jalla saja yang tahu jika ia cukup baik. Dan oleh itu kita harus merayu pada dia Subhanahu wa Ta'ala pada akhir doa kita. Rabbana taqabbal minna. Ya Rabb, terimalah dari kami. Apa sahaja yang kita dapat buat dalam solat ni, semoga ia cukup baik untuk diterima. Tetapi tidak mungkin anda dan saya dapat melakukan sesuatu yang cukup layak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Itu memang mustahil. Jadi macam mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita penerangan pekerjaan yang sangat mustahil? Wajahidu fillahi haqqa jihadihi. Berjuang, jihad tanpa niat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Seperti mana perjuangan itu layak untuk dia satu-satunya sahaja. Dengan melakukan keadilan untuk perjuangan itu. Tapi macam tak ada cara untuk berlaku adil terhadap perjuangan itu, kan? Sama sekali mustahil. Tetapi sekarang, setelah saya menerangkan itu sangat mustahil, ada satu lagi frasa di sini sebelum saya meneruskan, yang memerlukan perhatian khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan fillah. Tanpa kita berbual panjang mengenainya, pada dasarnya ini mencadangkan bahawa ketika anda berusaha untuk Islam, semasa anda cuba lari, contohnya daripada keingkaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, anda mahu menjauhkan diri dari haram, tidak kira betapa menggodanya itu, tidak kira betapa kuatnya tarikan itu.
Mungkin anda menjanakan banyak wang, banyak duit tetapi wang dari bukan sumber yang halal dan sangat sukar untuk berhenti kerana anda mempunyai rumah untuk dibayar, pendidikan anak-anak, ada banyak perkara yang berkaitan dengannya. Jadi ini semua sangat menggoda untuk tidak melepaskannya. Mungkin salah seorang pemuda atau pemudi berada dalam hubungan yang tidak halal dan mereka tak mahu melepaskannya. Dan mereka ditarik ke dalam hubungan itu, mereka tidak dapat keluar dari situ. Mereka berjuang untuk keluar dari situ dan kembali ke dalam ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah perjuangan yang sangat sukar dan sangat-sangat sukar bagi mereka. Kerana syaitan terus menarik mereka, sentiasa menarik perhatian mereka. Dan walaupun mereka pergi seketika, mereka dapat lepaskan sekejap, perjuangan itu datang lagi. Anda tahu, penting untuk diperhatikan. Ketika perjuangan seperti ini berlaku, tekanan yang akan anda dapat dari keluarga anda atau seseorang akan datang dan cuba memberikan anda peringatan, nasihat, jangan buat benda ni. Atau orang lain yang akan cuba mengatakan, hey, aku kawan kau, aku bermaksud baik untuk kau. Kau memang tak boleh buat benda ni. Apabila kita cuba memberikan tekanan antara satu sama lain untuk melakukan perkara yang betul. Tiada tekanan yang cukup baik. Ia tidak akan cukup baik apabila manusia jatuh dan tewas dengan waswasa syaitan. Maka satu-satunya perkara yang dapat menyelamatkan mereka adalah hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah satu-satunya cara dan jalan keluar. Tak ada jalan lain. Anda tidak boleh menjadi Muslim yang lebih baik sebabkan ibu bapa anda. Anda tidak boleh menjadi orang yang lebih baik sebabkan komuniti anda. Anda memang tidak boleh, tak akan jadi punya. Mereka boleh je membantu dengan sikit. Tetapi sehingga anda sendiri membuatkan keputusan itu bahawa anda melakukan ini hanya untuk Allah SWT, perjuangan itu tidak akan bertahan, tidak akan mungkin bertahan. Ia mesti ikhlas perjuangan ini. Satu-satunya cara untuk mengetahui itu ialah ia berada dalam hati anda dan hati saya. Sebaliknya di luar diri kita, kita dapat menunjukkan kepada dunia apa sebenarnya kita. Tapi kenyataan di dalam hati, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Subhanallah.